Taklimat dan undian Piala Kementerian Pendidikan Malaysia Liga Bola Sepak IPT 2015 telah diadakan di bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia Putrajaya. Pertandingan yang akan bermula dari 21 hingga 25 April ini memperlihatkan penyertaan 10 pasukan yang bakal berentap di mana 5 daripadanya mewakili Universiti Teknologi MARA, antaranya UiTM Shah Alam, UiTM Perlis, UiTM Pahang, UiTM Terengganu dan UiTM Sarawak. Manakala 5 lagi pasukan yang terlibat ialah Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Sultan Zainal Abidin UNEZA dan Kolej Komuniti Pulau Pinang. Tim-tim ni adalah pasukan-pasukan yang bertanding dalam peringkat dalam Division 1, 2, 3 dan juga dalam Liga Borneo. Jadi pasukan-pasukan yang layak dalam bermain dalam Liga Division 1, 2, 3 dan Borneo ni layak bermain dalam Piala Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi hasil kita jemput dululah dan terdapat beberapa pasukan yang tidak dapat menyertai pada tahun ini, termasuk daripada pasukan Politeknik sebab bertindih dengan exam peperiksaan mereka. Jadi itu yang ada pasukan daripada Politeknik yang ready lah. Negeri Indra Kayangan dipilih sebagai lokasi kejohanan yang dianjurkan secara karnival di mana 4 venue pertandingan terlibat iaitu Stadium UiTM Perlis, Padang Kompleks Sukan UiTM Perlis, Padang Rani UiTM Perlis dan Padang Matrikulasi Arau. Sekarang ini berada di tangga teratas, jadi ini mungkin satu advantage untuk kita lah. Sebab mungkin tim-tim yang akan kita lawan ni kalau kebiasaannya kalau lawan dengan tim-tim kuat ni, tim-tim yang berada di tangga teratas ni, tim-tim lawan tu akan all out. Jadi kita akan cuba beri saingan lah macam kita main dalam division baru ni. Untuk persediaan kita akan menggunakan player minoriti yang sama pergi ke sana. Hope dia orang akan buat yang terbaik lah. Perlawanan pertama antara Universiti Malaysia Kelantan dan Kolej Komuniti Pulau Pinang akan berlangsung pada Selasa 21 April ini di Padang Kompleks Sukan UiTM Perlis. Bola sepak merupakan sukan nombor 1 negara. Walaupun prestasi pasukan negara mendapat reaksi banyak pihak, namun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus komited membantu melalui program tunas dan pembangunan akar umbi di peringkat sekolah mahupun universiti. Sehubungan itu, Liga Bola Sepak IPT yang memasuki musim ke-5 dilihat sebagai acuan yang mampu mencipta sejarah baru dalam kancah bola sepak negara selepas Universiti Teknologi MARA UiTM FC dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM FC mengorak langkah ke saingan Liga Malaysia. Maka, banyak pihak mula membuka mata. Dan Alhamdulillah setakat ini kita telah mendapat sambutan yang begitu baik sekali daripada IPT, termasuk IPTS, IPTA, IPTS, Kolej Komuniti, Jabatan Politeknik, yang mana sukan ataupun Liga Bola Sepak ini telah kita untuk tahun ini bermula daripada bulan Mac yang lepas, 7 bulan Mac, dan insyaAllah akan berakhir pada Oktober tahun ini. Dan dari segi penglibatan sebanyak 30 pasukan yang telah mengambil bahagian di dalam kita punya Liga Bola Sepak ini, yang terdiri daripada kita ada Division 1, Division 2, Division 3 dan juga Division Borneo. Menyedari betapa saingan Liga Bola Sepak IPT kini hampir kepada tahap kompetitif, KPM akan terus membuat penambahbaikan program dan infrastruktur dari masa ke semasa. Seperti mana yang kita sedia maklum, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara 2015 hingga 2025 yang mana salah satu daripada kita punya blueprint yang telah dilancarkan itu ialah untuk kita melahirkan graduan holistik yang bercirikan keusahawanan dan yang seimbang. Ini adalah merupakan satu matlamat utama daripada blueprint tersebut, dan kita melihat dari segi untuk kita melahirkan graduan yang holistik yang bercirikan keusahawanan dan seimbang ini,
Sukan memainkan peranan yang amat penting lah. Kemampuan KPM sudah pun terbukti selepas melahirkan ramai atlet yang mampu mewakili negara dalam acara sukan yang dipertandingkan menerusi Sukan Malaysia, Sukan C, Sukan Universiti ASEAN dan Sukan Universiti Dunia. Kita juga berharaplah pasukan bola sepak kita, pemain-pemain bola sepak kita di IPTA, IPTS, Politeknik dan juga College Community yang mengambil bahagian dalam liga ini dapat kita tonjolkan dari segi untuk memberi sumbangan kepada sukan bola sepak negara lah, khususnya dalam konteks bola sepak ya. Dan alhamdulillah setakat ini pasukan kita iaitu kita punya pasukan UiTM dan juga UKM telah pun terlibatlah salah satu daripada pasukan yang mengambil bahagian dalam Liga Bola Sepak Division 2 dan mereka sekarang ni masih dalam bertandinglah di Liga Bola Sepak kita, dan kita juga mengharapkan supaya atlet-atlet kita ataupun pemain-pemain kita ni dapat kita pilih bila kita menyertai sukan AUJ, Asian University Games di Singapura pada tahun hadapan, dan juga University Games di Korea pada tahun ini, dan mereka ini akan kita pilih berdasarkan kepada pertandingan-pertandingan yang kita anjurkan melalui liga ini. Bertempat di The Place, Damansara Perdana, satu sidang media telah diadakan sempena majlis penyerahan tajaan kepada Persatuan Taekwondo New Gen sempena penganjuran kejohanan jemputan Kepung Invitation Taekwondo. Dipengerusikan oleh Pegawai Media Politeknik Mersing yang bertindak sebagai jawatan kuasa rasmi kejohanan kali ke-6 itu, majlis turut dihadiri Pengarah Urusan LKM Management Services Sdn Bhd, Datuk Melvin KM Loh selaku penaja rasmi bagi kejohanan. So antara perancangan yang kita nampak lah untuk pembangunan sukan taekwondo ni, kita antaranya kita mencari bakat-bakat baru lah, terutamanya di peringkat sekolah menengah, dan kita latih pelajar-pelajar ni untuk masuk politeknik dan kita serapkan dalam pusat pembangunan sukan taekwondo itu sendiri. Kejohanan yang bakal berlangsung pada 22 hingga 24 Mei 2015 bakal mempertaruhkan Tay Ian Kai selaku juara kejohanan Taekwondo Malaysia National Champion 2014 di samping mempertaruhkan bakat-bakat baru. So far the preparation is very good. Okay, now that we have invited all the countries from all over the world to participate in our championship, so I think this event will be the biggest event in this year. Okay, that will be held in Malaysia, especially in Kuala Lumpur for Kepong. Okay, so I think Kepong Open will turn out to be a big success. Okay, for the first time. Okay, even though we organized, this is the 6th time we organized the championship, so I think this time will be the biggest and yet the most successful championship that we are going to have. Majlis merakam penerimaan cek bernilai RM25,000 buat kejohanan yang bakal disertai oleh beberapa peserta antarabangsa, antaranya Brunei, Thailand, Hong Kong dan Singapura. Bertempat di Kompleks Sukan Tunku Najihah Universiti Sains Islam Malaysia USIM telah berlangsung satu majlis penyerahan basikal sempena program Ramah Mesra bersama Majlis Perwakilan Pelajar USIM. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan selaku Menteri Besar Negeri Sembilan, dan dalam ucap tama yang disampaikan, beliau banyak memfokuskan kepada pembangunan masyarakat khususnya pelajar dari sudut ilmu sebagai bekal untuk berhadapan dengan cabaran dalam era globalisasi. Sehubungan itu, sukan adalah satu medium yang dapat menstabilkan minda selari dengan bidang akademik untuk menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang lebih berkualiti. Penyerahan 50 buah basikal berjenama Garian yang mampu digunakan untuk aktiviti rekreasi maupun lasak disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sebagai satu inisiatif galakan kepada pelajar bergaya aktif dalam bidang sukan. Saya Muhammad Ashraf bin Anwi, berumur 20. Pemain kelahiran Pulau Mutiara ini merupakan aset penting buat pasukan UiTM Shah Alam untuk mara dalam saingan Liga Bola Sepak IPT musim 2015.
Sudah pun bersama UiTM selama 2 musim, bakatnya diwarisi dari arwah ayahnya Nanwi Wari sejak berusia 6 tahun. Anak bongsu daripada 3 beradik ini berhasrat untuk menjadikan bola sepak sebagai kerjaya suatu hari nanti. Asal umur saya 12 tahun, di mana saya mewakili Malaysia ke France, Liga Danone Nation Cup. Malaysia mendapat nombor 17 daripada 40. Itu pengalaman yang tak dapat saya lupakan lah. Penuntut jurusan sains sukan ini juga punya minat yang tersendiri. Walaupun sibuk dengan tugasnya selaku pemain pertahanan, juga aktif dalam senaman aerobik dan aktiviti ini dilakukan bersama rakan-rakan kolej pada waktu petang. Dia seorang yang fleksibel lah masa dia dalam belajar, dia fokus. Lepas tu lepas habis belajar, training dia datang awal, dia buat extra. Dan dalam college pun dia memang banyak bantu kami lah. Menjadikan 2 tonggak pertahanan terbaik dunia, Sergio Ramos dan Thiago Silva sebagai idola. Dengan keazaman yang kuat, Ashraf juga memasang impian untuk mengembangkan kariernya dan menyarung jersey negeri kelahirannya, Pulau Pinang. Malah Ashraf berhasrat untuk menyarung jersey kebangsaan, menggalas tugas selaku pemain Harimau Melaya dan mengharumkan nama Malaysia suatu hari nanti. Okay, untuk pemain Ashraf ni, kita punya last man ni adalah pemain yang sangat berdisiplin, sangat berdisiplin dan sangat mematuhi segala apa arahan yang kita berikan, dan dia juga seorang yang ingin pergi lebih jauh ke hadapan, dan juga dalam bidang pendidikan juga cemerlang dalam bidang pendidikan dia lah. Pada aksi yang berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kolej Komuniti Perak sekali lagi gagal mengutip mata pertama apabila terpaksa akur kepada tuan rumah UiAM. Perlawanan dimulakan KK Perak dengan agak garang, namun pelawat gagal memanfaatkan peluang seawal minit pertama apabila hantaran leret pemain sayap KK Perak gagal menemui sentuhan penyudah. Sebaliknya, UiAM menghukum kealpaan pertahanan KK Perak dengan rempatan Muhammad Aiman Abdul Khair pada minit ke-12 menewaskan penjaga gol Muhammad Firdaus. Gol tersebut sedikit mengganggu rentak pasukan pelawat apabila benteng pertahanan mereka kerap kali dikucar-kacirkan jentera serangan tuan rumah. Namun tindakan penyudah yang tumpul sedikit mengecewakan penyokong di Stadium Saidina Hamzah. Babak kedua menyaksikan serangan bertali arus apabila kedua pasukan cuba mengasak kubu lawan. UiAM yang dilihat lebih mendominasi permainan bagaimanapun buntu menambah jaringan. Situasi itu mengekalkan jaringan 1-0 berpihak kepada tuan rumah UiAM, manakala Kolej Komuniti Perak kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Kita menang dapat collect 3 poin, tapi saya agak kurang puas hati kerana kita chances yang banyak, lebih kurang 4 atau 5 chances, budak saya tak convert lah. Jadi daripada dia orang tak skor tu, ada sikit tekanan lah untuk mencarikan gol tu. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat 3 poin. Untuk hari ni kita tak ada game yang lain, kita di atas lah. Walaupun semua kesandan kita kandas, tapi pemain dah tunjukkan prestasi yang merangsangkan, dan saya yakinlah untuk pusingan kedua ni kita boleh mengatasi pasukan-pasukan yang lain. Perlawanan yang berlangsung serentak dalam 2 venue di Universiti Sains Islam Malaysia petang semalam menyaksikan kejayaan Kolej Komuniti Pahang mengikat UiTM Shah Alam. Di padang bola sepak USIM, UiTM berjersey putih menghukum kealpaan pertahanan KK Pahang sebaik perlawanan dimulakan. Gerakan Wafiq Wajri dari sebelah kanan pintu gol gagal diselamatkan penjaga gol Raja Ahmad Syukri sekaligus merekodkan jaringan terpantas kejohanan setakat ini. Gol awal itu merobek mental pemain KK Pahang sekaligus memberi peluang kepada UiTM untuk mendominasi permainan. Walau bagaimanapun, tiada tambahan jaringan sehingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, KK Pahang dilihat lebih bermotivasi. Baru seminit bermula, KK Pahang berjaya meledak menerusi Muammar Firdaus. Tersentak dengan jaringan itu, UiTM kembali mengatur gerak menerusi beberapa percubaan, namun kali ini pertahanan KK Pahang lebih fokus mengekang asakan lawan. Corak serangan balas yang cuba diterapkan anak-anak buah Jamil Hassan hampir-hampir memusnahkan rekod tanpa kalah UiTM, namun nasib tidak menyebelahi mereka. Kedudukan terus terikat sehingga masa tamat.
KK Pahang 1, UiTM 1. Untuk game hari ini kita mendapat satu mata, walaupun kita sebenarnya target untuk kita dapat 3 mata mutlak, tapi disebabkan keadaan game yang kita rasa kita control all the game, tapi chances yang kita ada tu kita tak convert lah untuk kita score, dan akhirnya kita mendapat keputusan draw satu sama. Hari ini alhamdulillah pemain-pemain saya ikut kata apa yang saya cakap ni, alhamdulillah lah. Sebelum ni dengan Uniza dengan ni apa yang saya buat tak menjadi. Kemudian bila hari ini game yang terakhir persingan pertama, cara kita bila pasukan lawan bermain, kita duduk kawasan kita mendatangkan hasil lah. Walaupun gol tu mendatangkan gol datang daripada pihak defend, tapi memang misi saya hari ini lah 1 poin. Pasal apa, pasukan yang kita lawan ni adalah pasukan yang belum pernah kalah. Pada satu lagi perlawanan yang berlangsung di Stadium Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Multimedia MMU berjaya mengutip 3 mata penuh menentang College Community Kedah. Babak pertama bermula agak seimbang, kedua-dua pasukan dilihat bermain lebih berhati-hati. Namun KK Kedah terlebih dahulu membuka jaringan seminit sebelum babak pertama tamat. Muhammad Azim mencetak nama selaku penjaring selepas menghidu peluang berpunca dari kelalaian benteng pertahanan MMU. Babak kedua bersambung, MMU bangkit lebih agresif. Bermula dari hantaran dari bahagian sayap, Ahmad Faiz berjaya menemui sentuhan Emmanuel Musingguzi untuk kedudukan 1-1. Gol kedua muncul berselang seminit apabila Gobi dijatuhkan di dalam kotak penalti. Peluang itu berjaya dimanfaatkan penyerang Amirul Rosli untuk kedudukan 2-1. MMU terus mengukuhkan cengkaman menerusi Farizul Muaz selepas berjaya memperdaya penjaga gol KK Kedah Nur Afiq Effandi menerusi lambungan cantik ke dalam gawang. Keputusan muktamad KK Kedah 1, Universiti Multimedia 3. Seperti biasa, saya just concentrate on untuk dengan tactical, and then as a one team, one unit go untuk attack and then to defend. So alhamdulillah, player saya mengikut perancangan yang diaturkan dan mereka buat yang terbaik dan they go for 100%, alhamdulillah, dan kita berjaya. Saingan Liga IPT akan berehat untuk memberi laluan kepada Piala Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan berlangsung pada 21 hingga 25 April bertempat di Perlis Indra Kayangan. Seterusnya, kita lihat lain-lain keputusan dan carta kedudukan terkini. Ayuh, kepada peminat-peminat sukan IPT, kita saksikan saingan Liga Bola Sepak IPT di venue yang terlibat untuk memberi sokongan kepada pasukan anda.